Ya. Ya, Tuan Haji. Ya. 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 Baik, kita dah belajar dah dulu, bila dah nak sembahyang, kenalah niat apa syarat yang pertama, suci daripada najis. Sebab tu saya katakan tadi, balutan tuan-tuan jangan terkena najis. Kain tuan-tuan jangan terkena najis. Kalau terkena najis pun wajib sembahyang, tetapi kena qada. Sembahyang juga, tapi kena qada, pasal sengaja dibiarkan bernajis. Tapi kalau tidak bernajis, tuan-tuan istinja dengan baik, tuan-tuan basuh najis dengan baik, tak ada najis, sembahyanglah. Ni kadang-kadang orang sakit ni masalah najis lah dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh jaga. Jadi najis kena jaga. Kalau dia tak jaga najis, tak menjaga istinja, sampailah tidak boleh dia sembahyang, maka hukum dia berdosa. Jangan tuan-tuan bila dah bernajis, tuan-tuan kata bernajis, tak wajib sembahyang. Kena sembahyang. Misalnya orang yang ditebuk perutnya supaya buang najis, supaya dibuang najis, ditebuk perutnya, kena sembahyang. Itu dimaafkan walaupun dia bernajis. Ataupun orang yang guna colostomy bag, orang yang ada saluran air kencing, saluran air kencing masuk kepada kantung dia, air kencing duk tergantung dekat katil tu, kena sembahyang. Cara sembahyang macam mana? Buang kantung najis dan masuk kantung baru, hukumnya sah sembahyang. Jadi persoalan istinja ni wajib dijaga. Bila tuan-tuan tak jaga, bersih, ketidaklantaknya, itu yang jadi masalah. Yang kedua, ada setengah orang dia jaga sungguh-sungguh sampai tak sembahyang pula. Najis tak ada, pakaian dia suci daripada najis, tapi dia jaga tilam tu. Macam mana nak sembahyang mah, oi mah, sebelum kita duduk atas tilam ni, siapa gamaknya duduk ya? Tah India mana yang duduk, tah dia berak atas katil ni ke, darah dia atas katil ni ke, kita pula pergi sembahyang. Ish, biarlah jangan sembahyang. Yang ni yang salah. Tuan-tuan tak wajib tengok, tak payah siasat. Jangan pergi tanya dekat nurse pula, nurse, sebelum pakcik duduk atas katil ni, dia berak atas katil ni ke tak? Tak usah tuan-tuan duduk lembik tengkok, duduk tanya nurse tu. Tuan-tuan tengok cadar dia okey, semuanya okey, sembahyang. Jangan pergi pinjam yang DNA forensik polis pula, pergi duduk tengok, duk tengok ultra red, ultra ungu semua, pergi duk tengok, tak payah. Ya, setengah orang dia kaji macam itu. Dia kaji sampai tahap macam itu. Dia kata, tah Hindu mana mati tah ini, kita semayang pula. Geli kata dia. Serupalah dia pergi makan di sudu di kedai, makan sudu gerpu, guna sudu gerpu di kedai restoran. Bila nak makan nasi lemak, sudu gerpu sampai. Dia tanya kat isteri dia, "Mak, sebelum abang makan ni, guna benda ni, agak-agak siapa yang makan dulu?" "Entahlah abang, ramai lah. India, Cina, Negro." Dia mulalah. Najis apa ni? Dia tengok. Dalam dia letak di bawah, dia guna tangan. Tak apa, selamat lah. Tapi kalau tuan-tuan siasat sekali macam itu, pakai tak boleh buat apa. Sedangkan kalau dah basuh, selesai masalah. Dah selesai masalah. Kalau tak basuh pun tak apa, tak najis. India tu makan nasi lemak, kita pun makan nasi lemak. Minta sudu dekat pembantu kedai, "Adik, sudu adik, garpu adik, sudu adik." Dah habis lah pakcik, tunggu kejap, kena basuh. India sebelah kita kata, dia ada makan, "Aneh, mau sudu saya kah?" "Boleh ambil." "Okey, terima kasih, ngak makan." Tak apa, tak najis. Cuma geli dengan tak geli je. Tambah kalau dah dibasuh lagi selesai. Jadi persoalan yang abang kita sebut tadi tentang bersuci, kenalah jaga. Ya, persoalan dia itu. Baik. Ya. 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 Baik, masalah tayamum ni kita akan sambung selepas rehat.
Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok tayamum ni, ada orang yang tepuk dinding. Ya, dia tepuk dinding, dia tayamum. Ada yang pergi tepuk bantal tilam. Ada yang pergi tepuk bawah kapet. Mana nak cari debu ni? Dia buka kapet, dia pergi tepuk bawah kapet. Kan debu bawah kapet banyak. Debu je. Ya, debu bawah 3 getah. Macam lah dia, tuan-tuan. Ya, jadi kita akan belajar masalah debu ni selepas waktu rehat nanti. Ya, bang. Kalau tak tahu tu salah siasat. Kalau siasat timbul masalah. Kalau dah kata okey tu, tak payah siasat lah. Ni buat daripada apa. Tapi kalau kita tahu, iyalah kita boleh elak. Tapi kalau tak tahu, la tas'alu an asya. Jangan banyak soal. Banyak soal apa pun tak boleh. Ya. Kalau tuan-tuan soal banyak kan ustaz? Macam plastik yang ustaz gunakan dalam spray tu dibuat kandungan apa ustaz? Udah tuan-tuan. Kita tengok tu dah selesai saja. Kalau kita yakin ubat tu pun doktor Islam yang bagi, hospital bagi semua, selesailah masalah. Baik, kita rehat sebentar, kita akan masuk balik pukul 11 suku. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Kita masuk pada halangan yang keempat, iaitu halangan tangan. Gambar yang keempat, halangannya ialah ibu jarinya ataupun sebahagian kecil ataupun jarinya yang berbalut yang tidak boleh kena kepada air. Dan halangan yang kelima dan keenam ialah tangannya pun juga keseluruhannya tidak boleh kena air. Baik, ada dua cara. Tuan-tuan boleh tulis pada halangan nombor 4 dan halangan nombor 5, 6 tu, tulis bahagian tepi dia tu. Cara yang pertama, hendaklah berniat mengambil wuduk ketika membasuh muka. Mana adik kita Akmal? Akmal. Ya. Yang kedua, membasuh tangan yang sihat dan disapu air di atas tangan yang berbalut. Ulang balik, yang pertamanya ialah mengambil wuduk, niat mengambil wuduk dan membasuh muka. Tangan berbalut. Tidak boleh kena air. Baik, bila tangan berbalut, mula-mula niat basuh muka. Kemudian hendaklah membasuh tangan yang sihat. Yang sihat di mana? Sini. Basuh tangan. Sini, basuh tangan. Yang atas balut, ambil air sapu saja. Kalau boleh kena air. Kalau lukanya berdarah langsung tak boleh kena air ke apa-apa, tak payah kena air lah. Tak payahlah balut, sapu balut. Sapu di sini-sini saja. Tangan kanan, tangan kiri, keseluruhannya okey. Basuh macam biasa. Selepas basuh tangan kiri, berhenti wuduk dan tuan-tuan ambil tayamum. Niat basuh muka, niat mutayamum, sapu muka dan sapu tangan. Selepas sapu tangan, basuh kepala dengan air dan basuh kaki. Maka tuan-tuan boleh sembahyang. Ulang balik. Kalau tangan berbalut, niat wuduk, basuh muka. Basuh yang kedua, basuh air dengan tangan yang boleh kena air. Tangan yang tak boleh kena air di sini. Okey, sini kena air, sini kena air. Atas ni sapu saja, atas balut tu. Kalau boleh sapu, kalau tak boleh sapu, tak payah sapu. Kemudian tangan kanan, tangan kiri. Selepas itu berhenti berwuduk, tuan-tuan ambil tayamum. Basuh muka, sapu muka dan sapu tangan. Bila dah habis tayamum, basuh kepala dengan air, basuh kaki dengan air. Itu cara yang pertama. Baik. Cara yang kedua ialah basuh muka dan selepas basuh muka ialah bertayamum. Kemudian basuh tangan. Kemudian basuh kepala dan kaki. Cara pertama, basuh muka, basuh tangan. Lepas tu baru tayamum. Cara kedua, basuh muka, terus tayamum.
Lepas tu baru basuh tangan dan basuh kepala dan basuh kaki. Baik. Ada soalan setakat tangan berbalut? Ya. Kita tak boleh buat macam kes lalu tadi tu. Kalau ni ambil tayamum dulu. Dan tayamum baru kita ambil wuduk seperti biasa pada anggota yang boleh kena air. Ambillah dua cara yang saya sebut tadi. Basuh muka dulu baru tayamum, ataupun basuh muka dulu ambil wuduk baru tayamum. Ada dua cara. Kalau tangan berbalut, saya ulang balik. Tangan berbalut sama ada balut penuh atau balut sikit. Cara yang pertama, niat wuduk, basuh muka. Kemudian basuh tangan dengan air yang boleh kena air. Kemudian bertayamum. Lepas tayamum, sambung wuduk, basuh kepala, basuh kaki. Itu cara pertama. Kalau senang, ambil yang itu. Kalau nak lagi senang, ambil wuduk. Selepas wuduk, terus tayamum. Basuh muka, terus tayamum. Lepas tayamum, baru basuh tangan dan kaki dan kepala dan kaki. Dia terpulanglah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak ikut cara yang mana. Dalam dua cara. Niat tayamum serupa juga. Semuanya menggantikan anggota yang tidak boleh kena air. Niat tayamum, semua niat tayamum tu sahaja aku bertayamum menggantikan tangan aku yang tak boleh kena air. Tidak ada niat lain untuk tayamum dalam bab ini. Tapi kalau bab lain, mungkin kita boleh guna niat lain. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Itu tak apa. Itu kalau ni apa nama ada cara. Tapi yang ini sebab dia ada wuduk, cuma anggota wuduknya saja sebahagiannya tak boleh kena air, maka sahaja aku bertayamum menggantikan tangan yang tidak boleh kena air. Itu saja. Baik. Sapu lalu saja, bukan sampai basah. Baik, ada orang yang ambil kain tuala, dia basahkan kain tuala, dia buka air paip, dia basahkan kain tuala, lalu dia niat wuduk. Saja ke wuduk kerana Allah Ta'ala. Yang itu tidak sah. Kerana airnya tidak mengalir. Airnya terjerak di dalam kain tuala. Itu tak sah. Yang sah saya kata tadi, tapak tangan kita tadah, kita sapu. Yang itu tak apa. Yang tak maunya ialah ambil kain tuala, kita rendam kain tuala, kita peras sikit, kemudian kita sapu di situ. Itu tidak mau. Itu tidak dikira berwuduk sebab airnya tidak mengalir daripada kain tuala tu. Dia cuma duduk di situ. Dia tak mengalir. Baik. Ada soalan daripada ni, kalau pesakit tak mampu ambil wuduk atau tayamum sendiri, siapa yang akan ambil wuduk? Isteri atau suami? Boleh tak ambil wuduk? Boleh. Suami boleh ambil wuduk pakai sarung tangan. Isterinya tidak boleh berwuduk kerana dua-dua tangan patah. Muka tak patah. Tak, muka dia tak patah. Yang patah tangan dua-dua belah. Macam mana dia nak wuduk? Ini dah sarung tangan. Tuan-tuan kena beli dah sarung tangan ni. Anak tak ada, siapa nak ambil wuduk? Kalau anak selesai masalah. Ni anak tak ada, tinggal suami. Isteri patah dua-dua belah tangan. Nak ambil tangan wuduk macam mana? Tangan pun patah. Jadi tuan-tuan dah tolong ambil. Cuba niat wuduk. Suruh isteri niat. Saja wuduk kerana Allah. Dia dah niat, bukan kita suami niat. Dia dah dapat ke suami. Okey. Ayah niat ya. Apa nak buat? Jadi okey, dah niat dah. Spray buang angguk. Spray. Spray. Sapu ubat. Sapu dah. Tu dah cara dia. Yang tangan dua-dua patah. Okey, tadi kita belajar dua cara. Lepas kita basuh tangan, basuh muka, spray tangan. Spray gitu aja. Sapu. Tak payah sampai basah, sapu. Lepas tu baru kita ambil tayamum untuk dia. Okey, sekarang ayam niat tayamum ya. Tepuk. Tak di sini. Sapu jelah. Tayamum. Lagi sekali. Buang debu dia. Okey. Tayamum lah, sapu. Dah. Pakai belah sini pula. Dua-dua belah ni saya pakai sebelah aja.
Ingat tuan-tuan pakai sebelah pula. Ustaz buat sebelah je. Dua-dua belah. Nah. Saya ikut ustaz je lah. Saya buat contoh sebab spek satu je sini tak ada. Bila ada dua saya pakai dua, masalah satu je sarung tangan dia. Itu kaedahnya. Habislah. Dah ambil dengan tayamum, sambung balik wudu. Basuh kepala. Okey. Basuh kepala sikit dah. Sikit pun cukup. Okey ya. Dah. Kaki, tunjuk lagi. Dah. Selesai masalah. Okey, pergilah sembahyang. Tak payah niat dah. Saya tadi dah niat wudu. Niat sekali aja. Boleh. Suami boleh ambil untuk isteri, isteri boleh ambil untuk suami dengan tapak tangan, memakai sarung tangan. Kalau sarung tangan tak ada ustaz? Takkan tak ada. Tak ada ustaz. Semua tutup kedai. Ya Allah, raya Cina ke tutup kedai? Cina pun buka raya sekarang ni, macam mana tutup? Kalau tutup, ambillah kain. Ni dah habis dah bang. Ya, ambillah kain, boleh. Ambil kain. Yang tebal sikit ke apa ke, lapik pun boleh, sapu pada dia. Tapi yang terbaiknya, sarung getah ni lah. Ya, sarung getah ni lah yang elok. Pasal dia tak kena air, dia tak jerak air. Senang, selesai masalah. Baik. Kalau plaster ataupun tampal berdarah daripada anggota yang cedera, macam mana? Kalau tak boleh ganti, kena qada ke atau tidak? Kalau tangan dia berdarah, balut berdarah tu dimaafkan. Dia kena semayang juga. Dia balut-balut luka, darah, keluar darah, tak apa dah. Tak apa dah, jalan je macam biasa. Tak timbul masalah. Baik. Itu cara sapu tangan. Kalau tangannya berbalut atau tidak boleh kena air. Ada dua cara. Basuh muka, basuh tangan dengan air, berhenti sekejap, ambil tayamum, sapu muka dan tangan, berhenti selepas itu, sapu kepala dengan air, sapu kaki, kemudian semayang. Cara yang kedua ialah basuh muka, buat tayamum, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki dengan air. Kita pulang pada tuan-tuan yang mana senang. Yang senangnya ustaz, tak payah buat langsung. Pulang, terus masuk neraka. Senang cerita. Baik. Yang yang ke-8, yang ke-9, yang ke-11. Itu semualah kaki. Kaki. Halangan ke-7, minta maaf. Halangan ke-7, kaki tidak boleh kena air. Bagaimana nak buat kalau kaki tidak boleh kena air? Jadi serupalah juga tuan-tuan. Cara yang pertamanya ialah, cara yang pertama bagi kaki yang berbalut atau kaki tidak boleh kena air, yang pertama niat berwuduk terlebih dahulu, kemudian basuh muka. Yang tu semua orang tahu lah. Kalau kaki berbalut, pertama wuduk, niat wuduk dan basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, tayamum, kemudian menyambung wuduk dengan membasuh kaki yang sihat dan kaki yang berbalut. Seulang balik. Kalau kaki berbalut, apa nak buat? Basuh muka, niat basuh muka, basuh tangan dengan air, basuh kepala dengan air dan tayamum. Tayamum tu apa? Sapu muka dengan debu, sapu tangan dengan debu. Jangan tuan-tuan sapu kaki pula. Sekali ada yang pergi sapu kaki pula. Dia tayamumnya kaki. Kenapa Tuan Haji sapu dengan kaki tayamum? Atau kaki yang balut. Yang ni saya jumpa di Taiping. Saya tanya dekat dia, abang tayamum lah bang ya? Tayamum lah ustaz, dah kaki patah. Oh, ialah sapu muka dengan tangan. Tak, sapu kaki. Muka dan kaki. Saya tanya pasal apa kaki? Kaki tak boleh kena air. Oh, dia faham kaki tak boleh kena air. Tayamum dia pun kena sapu kaki. Dah abang weh. Apa bala pun tak boleh kena air, yang tayamum muka dan tangan saja. Jangan tuan-tuan pergi sapu kaki pula, tak sah.
Selepas tayamum, barulah dia basuh kaki. Sapukan kaki yang kena air, yang boleh kena air, dan lalukan air pada tempat yang tak boleh kena air. Kalau boleh kena air pembalut. Kalau pembalut tu tak boleh kena air, tak payahlah. Doktor kata, makcik, pembalut ni jangan boleh kena air ya. Tak payah. Tak payah kena air, dah doktor tak bagi. Sapu tempat yang boleh kena sahaja. Cara kedua, berniat wuduk, kemudian basuh muka. Saya ke berwuduk kerana Allah Ta'ala sapu muka. Cara kedua, saya kata tadi, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Last kali, baru tayamum. Yang mana senang? Yang nombor 2. Basuh kaki semua dah selesai, tayamum. Selesai masalah. Okey Ustaz, sekarang kaki dia sudah patah. Macam mana dia nak semayang kalau tak boleh berdiri? Duduklah. Cuba semayang duduk. Semayang duduk. Angkat takbir. Allahu Akbar. Kaki tak boleh gerak, dah patah. Duduk diam. Rukuk. Rukuk. Sikit saja. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Bawah sikit. Ada orang kata, bila nak sujud, kena ambil bantal, buat atas perut. Dia kata nak sujud tu mesti sujud atas bantal, ataupun atas meja. Takkan tuan-tuan nak buat meja ke masjid, tangan kanan meja, tangan kiri bangku. Yalah, mana tu haji? Masjid gitu. Tak disuruh. Ada yang usaha bila nak semayang tu, semayang kat rumah dia duduk atas meja semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Bila nak sujud, tu dia. Dia kata sujud mesti ada lapik. Tak payah. Tuan-tuan rendahkan sikit daripada rukuk saja. Ni bawa bantal pergi masjid, bawa tilam. Dia kata nak kena sujud. Tak payah. Okey Ustaz, sekarang kaki dia sudah pun sihat. Patahnya dah boleh bangun. Dah buka balut. Tapi tak boleh lipat Ustaz. Lipat tak boleh. Rukuk boleh. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nak turun lipat tu. Allah. Nak turun lipat. Itu jangan Ustaz. Turunlah mengikut kesesuaian. Sujudlah mengikut kesesuaian. Jadi kalau kita masa nak sujud tu, nak turun sujud tu ganggu orang, lebih baik kita berdiri hujung sekali. Tempat hujung sekali dekat dinding ke apa-apa. Bagi tahu orang saya di hujung lah, kaki saya patah. Oh iya ke? Ya. Karena tuan-tuan tu tengok kan langgar dia pula. Allah. Nampak lah. Kan dia kata tu masalah pada dia. Nanti tuan-tuan pada pandai lah. Kalau nak sembahyang jemaah, duduklah di belakang-belakang. Kadang-kadang bila dia nak sujud, duduk jauh sikit. Kadang-kadang nak sujud, kadang-kadang macam ni. Allah. Ini tu. Paksa kaki patah. Seksa tuan-tuan. Tak percaya cuba patah tengok. Oi, susah. Ni ikutlah tuan-tuan. Macam itulah. Tapi yang pentingnya kiblat menghadap. Dada menghadap kiblat. Ada orang yang gaut bila dia nak turun semayang, dia beradui dulu. Ayat ni saya jumpa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Aduh. Sampai dia sebut aduh. Dah batal lah semayang. Sebab dia sebut aduh. Ustaz, masalah dia sekarang pinggangnya patah. Doktor tak pergi bergerak banyak. Doktor tak pergi rukuk banyak. Ya, pinggang patah, buat operate di belakang, buat pinggang ganti baru. Ya, tak boleh tunduk. Maka semayanglah dia berdiri. Allahu Akbar. Semayang berdirilah. Rukuk tak ada, sujud tak ada. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud sikit. Allahu Akbar. Macam tu lah cara dia. Semayang dalam keadaan tak boleh, dirilah daripada awal. Tahiyat pun berdiri. At-tahiyyatul mubarakatuh. Kalau semayang berdiri.
Okey? Begitu juga kalau sembahyang ramai-ramai. Mai 1, 2, 3 mai. Mai 3 orang mai. Mari. Nanti ada. Mari. Ini sembahyang ramai-ramai. Ada kan? Abang mai ni. Mai ni. Ya begini. Ini ramai-ramai sembahyang ni. Tuan-tuan bayangkan depan tuan-tuan ni penuh dengan orang. Masjid Haram ni. Nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang juga. Macam mana nak sembahyang? Tak payah rukuk macam biasa, tak payah sujud macam biasa. Macam kita nak pergi buka buat haji ni penuh dengan orang, ya Allah, atas bawah depan belakang penuh. Macam mana ni nak sembahyang ni? Kena sembahyang juga. Ya, ni bersama kita Cik Jariah daripada majalah Hadis. Ya, yang mengambil liputan pada pagi ni. Ya, jadi tuan-tuan kontrol lah muka. Nanti ni keluar majalah Hadis. Baik, jadi tuan-tuan, ni bayangkan depan ni ramai. Tuan-tuan jangan kata tak ada orang depan ni pula. Ni bayangkan ramai ni susah ni. Maka semayang tuan-tuan, semayang yang berdiri lah. Cuba berdiri. Angkat kan baik? Allah angkat. Angkat Allah Akbar. Ini bayang. Sesak. So imam dia Fatihah. Jangan tuan-tuan tak semayang pula. Jangan tuan-tuan, macam mana nak semayang ramai ni. Dia tanya kat Abang Haji dia. Macam mana Abang Haji tak semayang Abang Haji? Sabarlah, tunggu dia panggil dulu. Tidak, habis. Sekejap, aku habis. Jadi tuan-tuan tak perlulah. Tunggu semayang lah sendiri. Angkat kan baik? Allah Akbar. Okey. Rukuk sikit saja. Rukuk atas belakang orang. Allah. Tangan tu lah. Rukuk. Allah Alhamdulillah. Sujud pun atas belakang orang. Allah. Nasiblah tuan-tuan. Nak orang Pakistan jamuknya banyak. Masa beli dah lah pakai ihram beli. Masa tu tahiyat semua beli lah. Tak payahlah tuan-tuan tahiyat tu doa kat jari. Nah, tadi ada tahiyat doa kat jari. Orang kata apa ni? Tak payah tuan-tuan. Asyhadu alla dia doa kat jari. Dia jangan buat ya. Okey, tu. Tak boleh. Saya pergi piang kat jari dan teguk lain pula bergaduh pula. Orang sembahyang dia duk main cek-cek punggung orang dia kata. Baik. Itu bagi orang yang kaki tidak boleh kena air. Ada dua juga cara yang saya sebutkan tadi. Halangan yang terakhir ialah halangan kepala yang tidak boleh kena air. Kepalanya berbalut. Macam gambar 11. Kepala berbalut. Apa kita nak buat? Bagi pesakit yang kepalanya berbalut, tuan-tuan tulis di bawah tu. Yang pertama, niat wuduk bagi orang yang kepala berbalut. Niat wuduk dan basuh muka. Okey, sekarang kita tengok balutan dia. Okey, balutan dia yang sampai kepada dahi dia. Ni tuan-tuan bayangkan kepala dah balut. Okey, bayangkan kepala dah balut sampai kepada dahi. Ya, balutan dia tu dah sampai kepada dahi. Ni dia. Okey. Baik, macam mana nak buat? Wuduk. Okey, ambil wuduk dengan air, kalau boleh sapukan dan jangan angkat tapak tangan. Sapu. Tak payah sapu di bawah dahi tu, sapu saja muka yang boleh kena air. Kemudian ambil wuduk, basuh tangan, basuh kepala dan tayamum. Basuh kepala dan tayamum. Kemudian basuh kaki. Ambil basuh muka. Kemudian basuh tangan, menyapu kepala. Ambil air, sapu saja. Kalau boleh sapu. Sapu di mana? Atas bandej lah. Atas bandej sapu. Lepas sapu dengan air di atas kepala, baru basuh, baru niat tayamum. Tayamum sapu muka dan tangan. Lepas tu baru kaki.
Itu cara nombor 1. Cara nombor 2, ambil semua sekali wuduk. Last sekali baru tayamum. Ulang balik. Cara nombor 2, sahaja aku wuduk, sapu muka, air, sapu tangan, sapu kepala, sapu kaki dengan air. Selepas basuh kaki dengan air, niat tayamum. Baik. Tetapi jika tuan-tuan kepala dia balut sikit. Contohnya macam ini. Dia balut kepala dia. Okey, kepala dia balut. Bila dia balut, kepala dia ni boleh kena air. Misalnya, doktor operate di sini. Okey, kepala balut. Cuba tuan-tuan tengok. Ada tak lubang di kepala dia? Bukan masuk lubang kepala tu. Lubang ni, apa ni? Kain. Ada tak nampak kulit kepala dia, rambut dia? Walaupun sebesar 5 sen lubang rambutnya, tuan-tuan boleh basuh di situ. Dan tak perlu lagi tayamum. Ya. Tuan-tuan tengok, ambil wuduk abang ambil wuduk ya, dia sapu kat laki suami isteri ni, kat abang dia, dekat suami dia sapu semua. Sampai di kepala dia tengok, oh abang, doktor tak balut kepala abang ada rambut ni maka dia sapu situ. Dan sambung masuk kaki. Maka tak perlu tayamum sebab kepalanya boleh kena air. Selesai masalah. Jadi kalau tuan-tuan nak kena operate kepala, nak kena balut, minta dekat nurse ke doktor yang balut bukakan sikit. Bahagian yang tak kena operate, yang tak berbahaya, mungkin di bahagian ni belakang ni, tengok. Mungkin bahagian ini boleh kena air. Mungkin bahagian tepi ni boleh kena air. Mana-mana bahagian kepala. Bahagian ni tak mau, ni tengkok. Ustaz, ada abang ni abang. Ni tak ada kena. Jangan. Itu tengkok. Kepala ni ni kepala. Jadi kalau ada sikit ruang untuk air sampai, boleh. Tapi janganlah banyak tak pergi bagian luka dia pula. Dia bertukar. Duduk ke batu. Sakit baliklah hamba Allah tu. Sebab tu saya suruh guna spray. Sekali hidup je. Dah. Selesai masalah. Ambil kain lap. Lap. Sayang abang. Dia letak. Ya, harta banyak. Sayanglah. Cuba reta tak ada. Mampu kamu pula. Baik. Habis bahagian kepala. Ada soalan? Ada soalan bahagian kepala? Tidak ada ya? Ya. Nanti saya nak terangkan bahagian qada tu. Baik ya? Bahagian anggota tangan Ya. 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 Baik lagi. Nanti saya jawab. Ya. Ya. Tak mau. Kalau tuan-tuan boleh berjalan, tuan-tuan tak boleh duduk terus semayang. Faham Ahmad? Kalau tuan-tuan boleh berjalan boleh, cuma tak boleh rukuk. Saraf dia rosak ataupun slip disc dia, daging dia kena disc dengan tulang. Memang sakit. Jalan bungkuk aja. Memang sakit. Memang tak boleh sujud, memang tak boleh rukuk. Bila kita tengok dia tu berjalan boleh, tapi rukuk tak mau, sembahyang duduk pula. Jangan kita faham asalkan boleh jalan kena sujud. Tidak. Kadang-kadang dia tak boleh sujud dan rukuk. Saraf dia rosak, urat dia bersimpul, tangan dia kaki dia patah, tulang dia patah. Tetapi boleh berjalan, boleh berdiri tegak. Maka masa dia nak akad takbiratul ihram, wajib diri. Saja aku semayang kerana Allah Ta'ala, wajib diri. Bila nak sujud, baru duduk. Bila dah tak larat diri, baru duduk. Rukuk, sujud. Nanti nak baca Fatihah, kalau dia boleh bangun, baca Fatihah berdiri. Kalau tak boleh, duduk balik. Yang pentingnya ialah masa takbiratul ihram mesti qiyam, mesti berdiri.
Lepas tu duduklah. Jangan tuan-tuan boleh berjalan. Naik tangga tu dekat 20 dia boleh naik nak tangga tu. Siap usung kursi lagi naik. Pada jalan gua pukuk tu parking kereta. Sampai sini semayang duduk terus. Tak aci. Ya, hukum tak aci. Ya. Bila kita dah wuduk, kita nak ambil tayamum. Perlukah kita mengeringkan dulu tangan-tangan kita? Tak payah. Tak ada. Tak semestinya bila kita dah wuduk, kita nak tayamum pula. Tak semestinya dikeringkan. Ya, tidak perlu dikeringkan. Okey. Kau ibu tak ada soalan ke? Tak ada soalan kau ibu. Mana mikrofon? Assalamualaikum Ustaz. Bersalah. Ada pun. Mengenai apa yang tangan yang berbalut. Atau kepala yang berbalut sebenarnya. Ya. Selepas sembuh adakah wajib qada solat? Baik, nanti saya terangkan. Masalah qada nanti saya terangkan. Lagi? Baik, kita tengok macam mana yang kena qada, macam mana yang tak kena qada. Tuliskan di bahagian mana tu, yang mana 8800 tu tulislah. Kat mana? No belakang tu ada kosong. Buku kat belakang tu nota tu. Tulis perhatian. Okey? Perhatian. Bagi pesakit yang mukanya tidak boleh kena air. Mukanya tak boleh kena air. Solat wajib diqada. Kerana muka adalah tayamum yang tidak dapat dielakkan. Tidak dapat disempurnakan. Muka tak boleh kena air, maka wajib qada sembahyang. Bagi pesakit yang tangannya tidak boleh kena air, solatnya wajib diqada. Kerana tangan adalah anggota wudu dan anggota tayamum yang tidak dapat disempurnakan. Yang kedua, yang ketiga, solat tidak wajib diqada jika kepala, pembalut kepalanya tidak melebihi had. Macam yang saya kata tadi, ada ruang di kepalanya untuk basuh air, tak wajib qada. Yang keempat, pesakit yang kakinya berbalut atau tidak boleh kena air, solatnya tidak wajib diqada jika pembalutnya itu tidak melebihi had. Tetapi jika kakinya berbalut sampai ke paha, keseluruhan tak boleh wuduk, maka hendaklah dia qada. Tetapi kalau kaki dia macam kencing manis yang nombor 7 tu, yang tu tak wajib qada. Sebab ada lagi bahagian kakinya yang boleh kena air. Tapi kalau kakinya sampai dah jadi nombor 10, ya, nombor 10 ataupun bawah nombor 10, maka bila dia sihat, wajiblah dia qadakan sembahyangnya. Itulah kedudukan orang nak qada dan orang tak qada. Baik. Yang keempat, yang kena qada, pembalut dibalut pada anggota tayamum, pada sama ada ketika berhadas atau bersuci. Anggota tayamum apa? Tangan dan muka. Maka bila anggota tayamum tadi dibalut ketika berhadas ataupun ketika bersuci, maka wajiblah diqada. Yang kelima, yang keenam. 5. Pembalut itu disengajakan berada dalam keadaan najis ataupun dalam keadaan tidak suci, maka hendaklah diqada. Dibiarkan kena najis. Yang keenam, apabila pembalut tadi membalut melebihi had yang diperlukan, maka wajiblah dia qada. Baik. Yang ke 7. Juga yang tidak wajib diqada jika bukan anggota tayamum yang dibalutnya.
Tadi saya kata ada kepala, bukan anggota tayamum. Okey. Dibaluk dalam keadaan suci dan berwudu. Kalau dia punya baluk tu bersih, baluk kaki tu bersih, tak kena najis, tak wajib qada. Tapi kalau dibaluknya tu kakinya najis, saya dah kata dah tadi, wajib diqada. Kalau bersih, tak ada najis, tak wajib qada. Dan pembalutnya tidak melebihi had pun saya dah hurai dah tadi. Kalau setakat gambar 7, tak wajib qada. Tapi kalau gambar 10, kena qada sebab banyaknya balutan dia. Walaupun dia bukan anggota tayamum, tapi menutup keseluruhan anggota wudu, maka wajib di qada. Kalau macam luka sikit, macam nombor 7, tak wajib di qada sembahyang. Baik. Yang terakhir, sekiranya satu atau semua anggota wudu tercedera, wajib sekali tayamum. Katalah kepala cedera, tangan cedera, tak boleh kena air, dua tak boleh kena air, tayamumnya sekali je. Jangan tayamum dua sekali untuk kepala, kemudian habis tayamum untuk tangan patah pula, tak payah. Tangan patah ke, kaki patah ke, tayamumnya cuma sekali. Apa niatnya? Sahaja aku bertayamum menggantikan anggota-anggota wuduk aku yang tak boleh kena air. Bukan satu tayamum satu tangan, satu tayamum satu kaki, tidak. Semua yang tak boleh kena air, satu tayamum dan satu niat. Yang keseterusnya, tetapi sekiranya dua anggota wuduknya tercedera, wajib dua kali tayamum, anggota tayamum dia. Okey? Dan sekiranya 3 kali anggota wuduknya tercedera, wajib 3 kali tayamum. Kalau satu atau keseluruhan anggota tayamum cedera, dia hanya buat sekali tayamum. Tetapi jika dua anggota wuduknya tercedera, 2 kali tayamum. Kalau anggota wuduknya 3 wuduknya tercedera, 3 kali tayamum. Kalau keseluruhannya cedera, sekali saja tayamum. Yang tu untuk dimaafkan. Baik. Jadi itu dia semayang yang perlu qada dan semayang yang tidak perlu qada. Saya ulang balik, ringkasannya ialah yang perlu diqada semayang jika melibatkan anggota tayamum yang tak boleh kena air. Jika balutannya melebihi had. Jika dia bukan anggota tayamum, seperti kaki yang terpijak paku, maka tak perlu qada, sebab bahagian kaki lain boleh kena air. Tetapi jika keseluruhan kaki itu berbalut, wajib diqada. Ya, wajib diqadakan semayangnya. Tengok kepada tahap mana balutan itu. Kepala tak wajib qada jika ada ruang di bahagian kepala itu yang boleh kena air. Jika keseluruhan kepala itu tidak boleh kena air, maka hendaklah diqada. Dia tengok jumlah kita jumlah banyak mana balutan itu yang kena lihat. Baik, setakat itu dulu. Ada masalah? Boleh faham ya? Baik, sekarang kita masuk tentang pergerakan-pergerakan di dalam sembahyang. Baik, jadi dia masukkan di sini. Sekiranya dua anggota wuduknya tercedera, wajib 2 kali tayamum. Sekali untuk katalah tangan, sekali katalah untuk muka. Tetapi kalau keseluruhannya terbakar, keseluruhannya cedera, sekali aja. Muka cedera, tangan cedera, kepala cedera, kaki cedera, sekali saja tayamum. Tapi kalau dua anggota wuduknya tercedera, dia kena buat 2 kali tayamum. Sekali tayamum untuk muka, sekali tayamum untuk tangan.
Kalau 3 anggota wuduknya tercedera, 3 kali tayamum. 1 untuk muka, 1 tayamum untuk tangan, 1 tayamum untuk kepala. Tetapi jika keseluruhan 4 anggota wuduk dia tercedera, sekali saja, dimudahkan. Saya ulang balik bagi faham betul-betul. Kalau keseluruhan anggota wuduk dia tercedera, tak boleh kena air, hanya sekali tayamum. Jika 1 anggota wuduk dia saja tak boleh kena air, sekali tayamum. Tetapi jika 2 anggota wuduknya tak boleh kena air, 2 kali tayamum. Kali pertama niat untuk muka misalnya, pasal cedera. Kali kedua untuk tangan misalnya. Kalau 3 kali cedera, 3 kali tayamum. Tetapi kalau keseluruhan anggota wuduk dia tercedera, hanya sekali tayamum sahaja. Niatkan, sahaja aku mengambil wuduk untuk anggota-anggota aku yang tidak boleh kena, sahaja aku bertayamum untuk menggantikan wuduk pada anggota aku yang tak boleh kena air. Ya. Ya. Sapu di atas dia je lah. Tayamum. Air dulu ambil, sapu air dulu atas yang cedera. Sapu air nipis lah. Katakan dua-dua tangan patah. Tadi saya tunjuk dah pada tuan-tuan, tangan dia patah dua-dua belah. Suami dia ambil, isteri dia ambil wuduk. Saya dah tunjuk tadi, bila isteri ambil wuduk pakai sarung tangan. Macam mana dia nak ambil wuduk? Tangannya dua-duanya patah. Jadi isteri kenalah pakai sarung tangan, suami pakai sarung tangan, gelap misalnya. Jadi bila dah ambil, okey abang, ini katalah isteri, okey, abang ambil wuduk, niat suruh dia niat, saja aku wuduk kerana Allah Taala untuk dia. Jadi ambillah sapu semua. Okey. Cara yang kedua tadi, saya kata step yang kedua, ambil air, sapu saja atas tangan dia, atas pembalut dia. Katalah tangan adik ni berbalut simen, dua-dua belah, sapu saja. Ya, selepas tu stop, ambil tayamum pula. Niatnya apa? Sahaja aku bertayamum, menggantikan tangan tak boleh kena air. Tepuk dan tayamum. Buangkan yang di tangan, tepuk, sapu lagi. Sapu lagi tayamum. Sapu lagi pula. Selepas habis tayamum, baru ambil air, basuh kepala balik, basuh kaki. Itu cara dia. Jadi sapukan di atas ni. Kena qada lah ni. Kena qada lah ni. Pasal apa kena? Pasal dia anggota tayamum. Lagi? Sebab apa yang kedua? Keseluruhan dia menutup bahagian. Itu kena qada. Larang Ustaz nak qada Ustaz 3 bulan Ustaz. Buat sikit-sikit. Kalau saya mati dulu Ustaz, tak berdosa. Tak dihisap sebab kita dah buat. Okey? Baik. Semayang orang sakit, terpulanglah pada tuan-tuan. Macam mana cara tuan-tuan nak semayang orang sakit? Ini rukhsah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ya. 2 kali tayamum, katakan muka dia. Sekarang yang tak boleh kena apa? Tangan dan kepala. Sekarang apa yang boleh kena air? Muka. Okey, cara yang pertama basuhlah muka dulu. Kemudian basuh tangan, sapukan tangan dengan air, kemudian baru tayamum. Lepas tu kepala pula, ambil air, sapu saja. Lepas basuh dengan air, niat lagi sekali tayamum untuk ganti kepala. Sapu muka dengan tangan. Kemudian baru basuh kaki. Ulang balik. Sekarang kepala berbalut, tangan berbalut. Apa nak buat? Mula-mula basuh muka. Kemudian sapu air di atas pembalut dengan air. Kemudian tayamum. Lepas tayamum, beralih ke kepala. Sapu air di atas kepala. Stop. Tayamum lagi sekali. Sapu muka dengan
tangan. Kemudian baru basuh kaki. Selesai masalah. Boleh? Boleh ya? Baik. Pergerakan-pergerakan di dalam sembahyang. Meja tak ada dah. 21 meja ni je. Nombor 13. Oh ya, hemodialisis. Minta maaf. Sebab Tuan Haji sebut. Tuan Haji lah penyelamat umat. Orang hemodialisis dia boleh berjalan nak tengah duk cuci darah? Boleh berjalan tak? Tengah duk cuci darah tu boleh berjalan tak? Tak. Semayanglah di situ. Ambil wudu, ambil air semayang, semayanglah. Tangan tak boleh angkat, sebelah tangan je angkat. Kalau nak menghadap kiblat, wayar putih marah doktor. Menghadaplah ke mana-mana pun. Nanti lapang-lapang, ulang balik semayang. Qada balik. Semayang saja. Menghadaplah di mana pun, tuan-tuan boleh menghadap. Tak kisah dah. Okey, tak kisah dah. Baik, yang terbakar. Kalau dia boleh menghadap kiblat, tak perlu qada. Kalau dia boleh senang, dia tak perlu menghadap kiblat dan dia boleh ambil wuduk dengan sempurna, dia boleh berdiri semayang masa dia angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian dia pun duduk balik, sah semayang dan tak perlu qada. Nikah ni yang lain ceritalah, wuduk tak boleh ambil. Tak ada siapa nak ambil wuduk. Dia nak suruh nurse ambil. Nurse, ambil wuduk saya. Nurse tak reti India semua. Tak boleh. Maka dia dipanggil menghormati waktu. Dia semayang je lah. Allahu Akbar. Tapi kalau dia ambil siap-siap wuduk ustaz, pun tak boleh juga. Sebab nurse tu perempuan. Sebelum dia pergi cuci darah tu, nak masuk wayar semua tu, dia ambil wuduk siap-siap. Senang ustaz. Tak kira masuk waktu, saya semayang terus. Boleh juga. Kalau nurse tu pakai sarung tangan. Masa nak pegang kita nak masuk wayar tu. Tapi kalau nurse tu tak pakai Ustaz, dia pegang batal juga wuduk. Jadi kalau tuan-tuan boleh wuduk dengan sempurna, tuan-tuan menghadap kiblat dengan elok, tuan-tuan boleh berdiri masa takbiratul ihram dengan elok. Buat apa masih berdiri? Nak niat takbir, nak sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan pun duduk balik. Alhamdulillahirabbil Allahu Akbar. Semayanglah. Selesai masalah tuan-tuan. Tak payah nak qada apa semua dah. Tapi kalau wuduk tak boleh ambil, kiblat pun tak menghadap, apa pun tak boleh buat, tak ada siapa nak tolong, sembahyang saja menghormati waktu. Wuduk tak apa Ustaz? Dah menghormati waktu pun ada wuduk. Sembahyanglah. Nanti dah balik rumah, dah hilang pening, hilang letih, ulang balik sembahyang. Kalau balik tu mati aksiden Ustaz, tak berdosa. Tadi dah buat. Okey? Ni yang penting sangat ni. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sementara sihatlah boleh main mengaji ni. Sementara sihatlah boleh main semayang elok. Kalau dah sakit macam ni, semua susah. Jadi bersyukurlah pada Allah, Allah bagi sihat pada kita. Baik, masalah yang ke-12, halangan 12. Melecur. Tayamum tak boleh ambil, debu. Air tak boleh kena. Tak usah ambil dua-dua. Basuh yang boleh kena air je. Wuduk yang boleh kena air je. Tayamum yang boleh kena air je. Kalau tangan dia ustaz tak boleh tayamum, ustaz terbakar, tak payah tayamum, tak payah wuduk. Ambil biasa yang boleh kena air, yang boleh tayamum. Kena qada tak? Kena qada sebab itu adalah anggota tayamum. Baik, tadi ustaz kata kalau keseluruhan badan dia terbakar, baju tak boleh pakai, tak boleh menutup aurat, air tak boleh kena, tayamum tak boleh ambil, macam mana dia nak buat ustaz? Semayang juga, walaupun tak pakai apa, tutup dengan langsir semayang, tutup dengan kelambu semayang, tak berdosa, tak jadi hal. Masalah dia ustaz, dia berbaring pun tak boleh, sujud tak boleh, dia berdiri je ustaz. Dirilah semayang dia tanpa ada wuduk. Nanti ulang balik semayang bila dah sihat. Kalau dia tak sebab qada ustaz, mati tak berdosa. Boleh dah ustaz, dalam bulan Ramadan dia kena tarawih dah ustaz.
Sedangkan qada dia belum habis. Sebab ada orang kata selagi mana belum qada, selagi itulah dia tak boleh buat tarawih. Pulanglah. Ya, tarawih pun boleh buat, qada pun boleh buat. Habis sembahyang tarawih, buatlah qada. Tak pun buat 8 rakaat tarawih. Ya, buat 8 rakaat tarawih, lepas tu sambunglah dengan qada. Saya dah kata tadi dah, kalau tak sempat qada, tak berdosa kalau mati pun. Sebab ada orang kata haram dia buat sunat. Dia kena buat yang wajib dulu, tak buat berdosa. Lah, orang dah kata dah tadi, kalau dia tak sempat qada tak berdosa. Tak apa. Sebab yang tu lah yang duk gaduh pun. Makcik ada lagi qada, makcik tak boleh buat tarawih lah. Duduk di rumah sembahyang isyak dia seorang-seorang. Qada 10 rakaat. 18 rakaat dah dia sambung. Tak apa. Tak sempat qada, tak berdosa. Sebab dia dah buat. Dia janji dia duk buat. Baik, kita tengok masalah yang ke-14. Masalah 14, gambar menunjukkan pesakit yang telah lumpuh kedua-dua belah kaki. Pesakit seperti ini tidak boleh bergerak, tak boleh mengawal kencing, tak boleh mengawal air besar yang biasanya keluar tanpa dia sedari. Apa dia nak buat untuk masalah 14? Begitu juga masalah 15. Ditebuk perutnya untuk mengeluarkan najis. Ada beg yang ada di perut. Colostomy bag ialah sejenis alat yang dipasang kepada pesakit yang tidak boleh buang air besar melalui jalan biasa. Satu pembedahan terpaksa dilakukan bagi menebuk lubang di perut supaya najis boleh keluar. Najis keluar tidak menentu masa. Macam mana nak sembahyang? Bagi masalah 14, lumpuh, dan 15, tebuk perut untuk buang air besar. Pesakit hendaklah berwuduk seperti biasa. Sama ada diwudukkan dia sendiri atau oleh orang lain. Bila sudah berwuduk, hendaklah dia bersegera sembahyang. Jangan lepas-lepas wuduk duduk menimbang. Jangan lepas dia wuduk pergi tengok televisyen. Relax, duduk tak kusyin. Yang perut najis duduk keluar, nengok anak pontianak dulu. Wuduk dah ambil, tak aci dah, kena ulang balik. Dia hendaklah berwuduk dan sembahyang dengan cepat. Jangan lengah-lengah, nyembang-nyembang lagi tak mau dah. Dan kerana wuduk demikian, wuduk dalam keadaan darurat, orang terdesak, wuduk ini hanya boleh digunakan sekali untuk sembahyang fardu sahaja. Bila nak sembahyang baru, kena ambil lain. Sembahyang boleh dilakukan mengikut kadar kemampuan diri. Dan sembahyang pesakit ini tidak perlu diqada. Ini bagi keluar najis. Masa tengah sembahyang dia keluar, ustaz, dimaafkan. Sebab memang najis dia tak boleh dikawal. Keluar ya. Dia keluar tengah sembahyang pun sah sembahyang. Sebab bermasalah darurah. Yang ke-16, yakni kencing melalui tiup. Kita pergi hospital, tiup kencing dia kuning aja dekat kaki katil. Apa nak buat? Gambar ini menunjukkan sejenis alat yang dipasang kepada pesakit yang tidak boleh kencing kerana saluran tersumbat. Bagi halangan 16, pesakit perlu mengambil wuduk seperti biasa. Yang pertama, mula-mula mencabut atau menanggalkan beg, bukan tiup. Sekali tuan-tuan pergi tarik tiup pula, dah sakit pula. Tanggalkan beg tu saja dan menggantikan dengan yang baru. Yang kedua, sembahyang macam biasa. Ketiga, tidak perlu ulang sembahyang. Masa tengah sembahyang dia keluar, ustaz, dimaafkan. Orang macam ni tak boleh kontrol juga. Boleh? Ya. Boleh. Untuk orang yang macam ni boleh sembahyang akhir zuhur pukul 4.30, dekat-dekat nak masuk asar. Dekat-dekat nak masuk asar.
Boleh. Dia lewatkan zuhur 4.40 baru dia semayang. Sebab dia tak boleh ambil wuduk. Selalu dia tak boleh kerap ambil wuduk, tak boleh berjalan ke apakah, dia terpaksa tangguhkan zuhur sampai 4.40. Habis semayang zuhur 4.47 asar orang azan. Terus dia semayang asar pula. Harus pada dia. Boleh. Kerana masyaqqah yang dia dapat, susah mengambil wuduk. Baik. Jadi soalan abang kita tadi tentang masalah berkaitan dengan tayamum tadi ni. Baik. Soalan pertama, bolehkah suami, isteri, anak-anak, doktor, nurse, orang asing mengambil wuduk atau bertayamum kepada orang yang sakit? Hukumnya harus. Ya, boleh. Caranya saya dah sebut. Kalau anak-anak tak payah pakai sarung tangan. Kalau nurse nak spray boleh. Spray saja, tak payah pegang. Boleh. Kalau isteri tak nak pakai sarung tangan, spray pun boleh. Terpulang. Kalau dia nak gosok dengan sarung tangan, itu lebih baik. Dia pakai sarung tangan. Baik. Bolehkah bertayamum dengan cara menepuk tangan di meja atau di dinding dan di mana-mana tempat untuk bertayamum? Harus. Jika terdapat debu tanah padanya. Kalau debu pasir Ustaz, boleh. Kalau debu bawah kapet Ustaz, boleh tak debu bawah kapet? Debu simen. Debu simen. Di hospital mana debu doktor? Tak ada. Dia tempel. Sapu. Tak kira dia tampar lagi sekali, sapu ni pula. Tak siapa? Debu tanah tak ada. Disebutkan kepada kita debu. Sebarang jenis debu. Melainkan debu abu. Debu kayu api. Itu bukan debu. Debu abu okok. Tengok doktor tu isap okok banyak, dia boleh rehat dia. Banyak abu tu dia ambil, dia tabur. Buat apa tu? Tayamum. Tak sah. Ya, jangan buat pula. Bukan semua jenis debu. Dia nak debu tanah atau debu pasir. Salah satulah. Tak ada debu tanah, debu pasir. Di negara Arab, pasir. Mana ada tanah-tanah debu ni? Boleh pakai. Habis tu Ustaz, kalau sini tak ada debu Ustaz, debu cat. Bagi mazhab kita, tak boleh. Kita cari dua tadi. Tapi kalau ada di tingkat cermin tu, debu tanah, debu pasir. Sebab ada construction di sebelah sana. Duk buat bata, duk bantu simen apa semua tu, habuk pasir ni naik sampai melekat kat dinding. Nampak debu-debu tu. Boleh tayamum. Tak jadi hal. Boleh ya? Baik. Apakah hukum menggelap anggota wuduk untuk tayamum? Harus. Tak wajib lap. Nak lap, boleh. Tak mau lap, tak apa. Terpulang. Yang keempat, adakah wajib menyapu air di atas sebalutan anggota wuduk jika nak tayamum? Hukumnya wajib. Sapu saja tu dengan air, hukumnya adalah wajib jika tidak mudarat. Kalau doktor kata makcik jangan sapu, tak boleh sapu, jangan sapu. Kalau doktor kata boleh ke sapu ni doktor? Boleh makcik, tak apa. Sapu sikit-sikit tak apa. Silakan, wajib sapu. Baik, soalan kelima. Bagaimana seorang yang berhadas besar nak menunaikan solat jika doktor sahkan dia tak boleh mandi? Dia berjunub, tak boleh mandi. Maka wajib kepadanya bertayamum dengan niat mengharuskan sembahyang. Wajib tayamum. Jadi tayamumnya macam mana Ustaz? Muka dan tangan. Jangan dia bergolek ke tanah pula. Buat apa tu kat leher? Tayamum hadas besar. Sebab dia faham kena seluruh badan. Tak payah. Muka dan tangan sahaja. Bagaimana caranya pesakit nak berhadas, yang berhadas besar nak solat, sedangkan salah satu anggota wuduknya
berbalut dan tidak boleh kena air. Tangan berbalut, patah, dah patah, Allah, mimpi pula semalam. Nanya betul Ustaz. Isteri dia lawat suami di hospital. Mohon abang nanya betul. Semalam mimpi pula dah. Abang mimpi apa? Mimpi anu itu pula, kata dia. Aduh, udahlah tangan patah. Nak mandi tak boleh. Aduh, macam mana ni? Udah hadas besar dah abang ni. Wajib mandi. Tangan jangan bagi kena air. Faham? Ya, tangan jangan bagi kena air. Dah tangan patah. Yang boleh kena air, air. Sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala mandi. Tangan, tayamum. Wajib mandi dan wajib tayamum atas pembalut tu lah. Selepas mandi hadas besar. Adakah terangkat junub dengan bertayamum disebabkan sakit? Dan adakah wajib mandi jika dia sudah sihat? Jika tangan tuan-tuan berbalut ataupun tuan-tuan tak boleh kena air masa hadas besar, tuan-tuan langsung tak boleh kena air, maka tuan-tuan mengangkat hadas besar dengan tayamum dan tidak perlu lagi mandi wajib bila sudah sihat. Tidak lagi wajib, terpakai dengan tayamum. Adakah pesakit boleh semayang jamak? Hukum pesakit yang tak boleh kena air, boleh menjamak semayang jika susah nak semayang. Boleh. Macam yang saya sebutkan tadi lah. Boleh dia jamak. Tuan-tuan nak operate pukul 2 petang, 3 petang. Tuan-tuan semayang jamak zuhur dan asar pukul 1:30. Boleh. Tapi tak boleh qasar. Jamak 4 zuhur, 4 asar. Okey. Yang ke 9. Bilakah nak tayamum? Bila nak semayang? Bila sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tuan-tuan tayamum, tidak sah tayamum itu. Orang dah azan, baru tayamum. Yang ke 10. Bolehkah pesakit mengambil tuala basah dan diwudukkan dengan tuala basah? Tidak sah. Pun saya dah sebut tadi. Sahkah berwuduk menggunakan spray? Sah jika spray ni rata ke anggota wuduk. Hukumnya sah. Bolehkah orang yang bertayamum membuat semayang jamak? Sah dengan syarat sekali semayang, satu tayamum. Nak semayang kali kedua, satu lagi tayamum. Tuan-tuan nak jamak, sedangkan tuan-tuan tayamum, 2 kali tayamum. Habis semayang zuhur, tayamum lagi sekali, semayang asar pula, menggunakan tayamum yang baru. Baik. Ketika memindahkan muka, debu ke tak ke muka, dia terlupa niat. Bila sampai ke tangan, baru dia niat. Sah ataupun tidak tayamum? Hukumnya sah pemindahan itu dan niat ketika itu. Baik. Apakah sah bertayamum dalam keadaan tidak menutup aurat? Sah tayamum. Pesakit yang berwuduk dan bertayamum kemudian solat fardu, wajibkah pesakit memperbaharui wuduk dan tayamum jika dia nak semayang kali kedua? Saya dah hurai dah tadi. Kalau tuan-tuan ambil wuduk, selepas tu tuan-tuan tayamum, tuan-tuan nak semayang asar pula, wuduk belum batal, tak payah ambil wuduk, cuma ambil tayamum lagi sekali, sebab wuduk belum batal. Yang ke-16, bagaimanakah cara mandi wajib dan tayamum bagi anggota sakit? Mula-mula mandi wajib dulu, lepas tu tayamum. Ustaz, kalau saya tayamum dulu baru mandi, boleh tak? Boleh. Dua-dua boleh. Yang terakhir, adakah wajib tertib membasuh anggota wuduk dan tayamum? Wajib tertib. Mesti muka dulu, baru tangan kalau tayamum. Jangan tayamum tangan dulu, baru muka. Hukumnya tidak sah. Pergerakan dalam semayang, tak sempat. Masa dah tamat. Saya pun dah penat. Tuan-tuan pun tak larat lah.
Okey, tak sambung lagi pergerakan dalam sembahyang. Yang ini senanglah, pergerakan sembahyang senang ya. Habis. Ada masalah? Ya. Satu waktu kalau pusing mata, Ya. dan doktor nasihatkan kita kena banyak duduk. Ya. Ya. Bagaimana pendapat? Ya, dah orang yang buang mata dia bukan boleh sujud. Orang yang baru operate mata dia bukan boleh sujud. Dia bukan boleh tunduk. Kalau doktor kata pak cik semayang macam ni aja, semayanglah. Ya, dia semayang diri lah pasal dia boleh berjalan. Semayang diri, yang tak maunya tunduk. Tak, sekarang ni kata, kalau kita berdiri, kita nak turun, kita gerakkan, kita takut. Okey, kalau macam tu duduk. Duduk saja. Boleh. Kalau mata tuan-tuan yang buat katarak dan sebagainya ada masalah selaput, begitulah pesan doktor. Berapa bulan, berapa hari tak boleh pakai, tak boleh tengok matahari, tak boleh tunduk, kena pakai spek hitam saja. Ya, maknanya berduduklah semayang atas nasihat doktor. Baik. Ustaz Zuhair. Baik, tadi saya rasa sekadar itu saja kita punya kuliah. Dan majalah Anis tadi datang untuk buat liputan. Saya rasa bulan depan keluar lah kot. Ya, tuan-tuan carilah majalah Anis, kok gambar tuan-tuan ada. Jadi tuan-tuan boleh membeli majalah Anis di bawah sana, yang mana keluaran bulan ini memfokuskan sekolah saya. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok macam mana perkembangan sekolah saya selepas 2 tahun, jadi tuan-tuan boleh beli untuk buat tengok kajian dan bacaan ilmiah yang terdapat dalam majalah Anis. Dan yang kedua, debu tayamum. Tuan-tuan beli dia sebotol ni, simpanlah kok-kok terbesar. Dan saya rasa sekali tuan-tuan beli ni boleh pakai berpuluh-puluh kali. Debu tayamum, spare. Sebab debu tayamum ni kita tak tahu bila nak pakai. Mungkin cuaca sejuk, sangat-sangat melampau. Macam sekarang di Mekah 10 orang mati semalam kerana cuaca terlalu sejuk. Mana boleh mandi. Kalau dia pergi mandi pun dalam keadaan cuaca sejuk sampai dia mati, berdosa. Tak boleh. Maka hendaklah dia tayamum. Itu tuan-tuan ambil, beli, spare di rumah. Senang. Saudara mara sakit, jiran-jiran sakit, tuan-tuan bawa debu, tak di situ. Bagi kat dia. Sebab ada yang tak bagi alasan. Macam mana nak mayang debu tayamum apa, tak ada. Sekarang tuan-tuan letak kat tengah dia ni. Aku bagi kat hang tayamum debu ni. Tak ada alasan hang tak boleh semayang dah. Kalau hang tak semayang dosa je. Jadi saya rasa sekadar itu saja kuliah kita pada pagi ini.